Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pertamanya alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita sekali lagi peluang untuk sama-sama kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Jadi moga-moga dengan apa yang kita lakukan, Allah SWT menerima segala amal daripada kita dan mengikhlaskan niat kehadiran kita di sini, mengampunkan dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah di atas agama Allah SWT. Baik. Jadi kalau dalam sesi yang lepas kita telah berbincang berkenaan tentang perbincangan ulama berkenaan tentang perkahwinan Sayyidatina Aisyah. Jadi Rasulullah SAW selepas daripada kematian isteri pertamanya, iaitu Khadijah radhiyallahu anha, dia telah berkahwin dengan Saudah, kemudian dia berkahwin dengan Aisyah. Tetapi menjadi persoalan di situ, iaitu apabila perkahwinan dengan Aisyah itu berlangsung sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kan berlaku ketika mana Aisyah pada masa itu baru berusia 6 tahun. Dan Rasulullah SAW duduk bersama dengan Aisyah sebagai suami isteri semasa Aisyah berusia 9 tahun, selepas daripada hijrah, tahun pertama hijrah. Jadi timbul keraguan pada sebahagian pihak dan memberikan beberapa hujah, lebih daripada 20 hujah yang mengatakan bahawa sebenarnya Aisyah ketika mana berkahwin dengan Rasulullah SAW, usianya pada masa itu adalah 16 tahun, bukannya 6 tahun. Tapi kita dah jawab pada sesi yang lepas bahawa riwayat yang lebih sahih itu sebenarnya adalah 6 tahun. Sebab itu adalah pengakuan daripada Aisyah sendiri dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Manakala timbul isu berkenaan tentang 16 tahun, hujah yang paling kuat tu antaranya itu hujah yang paling orang kata paling mengelirukan. Yang lain-lain tu saya rasa hujah akal je. Ada kata tak logik, tidak ada orang Arab berkahwin umur 6 tahun, itu semua adalah merupakan hujah-hujah akli. Tetapi dia menggunakan satu hujah daripada sebahagian ahli sejarah yang mengatakan bahawa Aisyah kan dia lebih muda daripada Asma 10 tahun. Lebih muda daripada Asma 10 tahun. Manakala Asma kan ketika mana hijrah berusia lebih kurang dalam 26 ke 27 tahun. Jadi kalau sekiranya kita tolak kan maknanya 16 lah. Lebih kurang macam itulah hujah dia. Tapi kita dah jawab bahawa itu adalah merupakan perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Kan sebab ada setengah ulama dia kata
bukan begitu. Bukan begitu. Usia Aisyah dan juga Asma berbeza 10 tahun, dan itu memang pandangan ramai ulama. Tetapi yang menjadi khilaf adalah usia Asma ketika mana berlaku hijrah berapa. Sebab yang ni khilaf pada umur Asma ketika mana dia meninggal berapa tahun. Yang mengatakan bahawa dia berusia 20 lebih itu sebab dia, pandangan ahli sejarah mengatakan bahawa dia meninggal ketika mana dia berusia 100 tahun. Tetapi ada ahli sejarah lain, kita macam Az-Zahabi, dia mengatakan bahawa dia meninggal ketika mana dia berusia 91 tahun. Jadi tolak 10 tahun. Jadi bila tolak 10 tahun, maka umur dan Aisyah tu ketika mana hijrah adalah 9 tahun. Konsisten macam apa yang disebut oleh Sahih Bukhari. Jadi begitulah secara umum kisah tersebut. Kemudian seterusnya pada malam ni susunan buku ni saya tengok dia tak sama dengan susunan buku bahasa Arab. Dia kalau buku yang saya baca petang tadi tu, selepas daripada kisah berkenaan tentang perkahwinan Aisyah, dia terus pergi kepada Isra' dan Mi'raj. Selepas Isra' dan Mi'raj baru dia pergi kepada, balik semula kepada apa yang ditulis dalam buku ni, kan, tentang faktor-faktor kemenangan, kekuatan, bai'ah Aqabah dan seumpamanya. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita berkenaan tentang Isra' Mi'raj, ikut susunan buku bahasa Arab lah, sebab yang tu yang saya baca petang tadi. Jadi dalam buku bahasa Arab tu, selepas kisah perkahwinan Aisyah dengan Rasulullah SAW, dia terus pergi kepada tajuk Isra' dan Mi'raj. Tapi dalam buku ni saya tak pasti kan, sama ada dia merujuk kepada cetakan lain ataupun bagaimana. Tapi tak apalah, nanti kita akan cerita juga kisah-kisah yang di belakang tu pun kita akan masuk sekali. Baik Jadi secara umum bila kita bercerita tentang Isra' dan Mi'raj, Isra' dan Mi'raj bukanlah satu peristiwa yang asing kepada kita sebagai umat Islam, kerana ia diceritakan banyak kali. Setiap tahun berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka kita akan dengar balik cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Kita menyambut Isra' dan Mi'raj secara umum pada bulan Rejab 27 Rejab. Tetapi sebenarnya tarikh berlakunya Isra' dan Mi'raj itu sebenarnya adalah merupakan tarikh yang diperselisihkan. Kalau sekalian tuan-tuan tengok muka surat 61 kalau tengok muka surat 61, jadi ada pandangan yang mengatakan bahawa Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun baginda dibangkitkan. Maknanya ketika mana di awal. Kemudian Imam Nawawi dan Qurtubi mentarjihkan tahun kelima kebangkitan Rasulullah SAW, maknanya ke tahun kelima kenabian. Al-Mansur Furi mengatakan pada bulan Rejab 27 Rejab tahun ke-10, tahun ke-10. Pendapat keempat mengatakan 16 tahun sebelum hijrah, iaitu pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Ada pendapat mengatakan bahawa pada bulan Muharram tahun ke-13. Dan satu lagi pendapat mengatakan setahun sebelum hijrah, iaitu dalam bulan Rabiul Awal tahun ke-13. Sebenarnya pendapat 1, 2, 3 yang ni dengan mudah ditolak oleh ulama. Sebab apa? Sebab ketiga-tiga tarikh yang diberikan oleh ulama-ulama daripada pendapat pertama, kedua dan juga ketiga, yang tu semua tu adalah merupakan tarikh sebelum daripada kematian Khadijah radhiyallahu anha. Sedangkan peristiwa Isra' dan Mi'raj disebut oleh ulama berlaku selepas kematian Khadijah radhiyallahu anha. Jadi maknanya Khadijah radhiyallahu anha pula ahli sejarah mengatakan dia meninggal selepas daripada peristiwa pengepungan ataupun pemulauan. Dan pemulauan tu berlaku daripada bulan Muharram tahun ke-7 sampai bulan Muharram tahun ke-10. Daripada bulan Muharram tahun ke-7 sampai bulan Muharram tahun ke-10. Jadi ada yang mengatakan bahawa dia meninggal pada bulan Ramadan, ada yang mengatakan bahawa dia meninggal pada bulan Syawal, tetapi pada tahun yang ke-10. Pada tahun yang ke-10. Jadi pendapat 1, 2, 3 tu kesemua tu dia merujuk kepada tarikh sebelum daripada kematian Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sebab tu kan Syekh Mubarak Furi pengarang buku ni dia kata dia tolak. Tiga pandangan yang pertama tu dia tolak. Dia tolak sebab apa? Sebab tidak logik Isra' dan Mi'raj berlaku kan di hayat ketika mana Khadijah masih lagi hidup. Sebab Khadijah mati barulah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bahkan kita pun
selalu baca dalam sejarah, kita kaitkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan tahun kesedihan, betul tak? Dengan tahun kesedihan. Tahun kesedihan tu merujuk kepada dua peristiwa, iaitu satu peristiwa kematian Khadijah radhiyallahu anha, kemudian yang kedua kematian Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, jadi bila mati dua orang ni kan, maka siksaan yang dikenakan kepada Rasulullah dan tekanan perasaan yang dikenakan kepada Rasulullah lebih kuat daripada sebelumnya. Lalu ulama menyebut tahun itu adalah tahun kesedihan. Dan salah satu benda yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isra dan Mi'raj. Dan selain daripada untuk menunjukkan kekuatan dan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu juga adalah untuk mengubat perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan pertama, kedua, ketiga itu ditolak. Pandangan keempat, kelima, keenam, Syekh Mubarak Furi dia kata dia tak tahu nak tarjih mana satu, ataupun dia tak tahu mana satu yang lebih kuat daripada yang lain. Jadi maknanya kalau sekiranya kita nak bincang, kita bincang setakat tu saja. Jadi maknanya dia berlaku bila? Tahun ke-10 ke? Tahun ke-11 ke? Tahun ke-12 ke? Tahun ke-13 ke? Wallahu a'lam. Dalam bulan Rabiul Awal ke? Dalam bulan Rejab ke? Wallahu a'lam. Yang kita sambut ni 27 Rejab pun tidak ada masalah sebenarnya. Tidak menjadi masalah. Ambil mana satu daripada pandangan ulama. Tapi kita nak kata bahawa pandangan itu lebih kuat daripada yang ini, kan? Syekh Mubarak Furi sendiri dia tidak buat apa-apa kesimpulan. Sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah tarikh ini sebenarnya bukanlah satu benda yang penting untuk ditentukan secara spesifik. Kan? Begitu juga dengan nama orang dan juga nama tempat. Sebab tu kalau sekiranya kita baca sejarah dalam Al-Quran, ada setengah benda Allah biarkan saja. Kan? Contoh macam peristiwa Ashabul Kahfi. Dan Ashabul Kahfi, di mana cerita Ashabul Kahfi itu? Kan? Allah SWT tak detail pun. Allah SWT cuma sebut satu perkataan saja. Kan? Satu perkataan saja, iaitu Ashabul Raqim. Kan? Ashabul Raqim. Raqim itu adalah merupakan nama tempat di zaman itu. Tapi di mana sekarang, kan, kita tak tahu. Jadi perlukah didetailkan dalam Al-Quran? Tidak juga. Kan? Bahkan lebih daripada itu, berapa orang yang sebenarnya yang ditidurkan selama 309 tahun dalam gua tersebut. Kan? Dalam gua tersebut. Allah SWT biarkan. Kan, saya quluna salah satu rabi'uhum kalbuhum. Mereka akan berkata yang ditidurkan itu 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Kan, wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum. Dan mereka juga akan mengatakan yang ditidurkan itu adalah 5 orang, yang keenam itu adalah anjing mereka. Wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Dan ada juga yang mengatakan bahawa kan, yang ditidurkan itu 7 orang dan yang ke-8 itu adalah anjing mereka. Kan. Lalu Allah SWT ambil yang mana satu? Kan, Allah kata dalam Al-Quran, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Kan, katakan wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui bilangan mereka. Jadi Allah SWT orang kata tidak putuskan dalam ayat tersebut ketika mana dia menceritakan perbalahan manusia berkenaan tentang berapa orang yang ditidurkan dalam Ashabul Kahfi itu ataupun dalam gua itu, Allah biarkan saja. Maka Allah kata kepada Nabi Muhammad, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Kan, katakan wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui bilangan mereka. Jadi dibiarkan. Jadi begitulah sejarah. Dan begitulah sejarah. Sebab itu kalau sekiranya kita tengok sekarang, di mana gua tu? Ada yang mengatakan dekat Jordan, ada yang mengatakan dekat tempat-tempat yang lain. Walaupun ada sejarah mengatakan hampir-hampir kuat mengatakan dekat Jordan, berdasarkan kepada sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran tentang gua yang ada dekat Jordan. Ditambah lagi dengan dulu tempat tu dipanggil Raqim, dan tempat yang di Jordan yang ada, yang dikatakan ada gua tu dipanggil Rojim. Sekarang ni dipanggil Rojim. Jadi dekat-dekat tu Raqim dengan Rojim, dengan perubahan betul zaman kan, berubah lahjah, lalu ditukar daripada Raqim kepada Rojim. Tapi dibiarkan oleh Allah SWT. Allah biarkan je. Begitu juga kalau sekiranya kita baca surah Yasin, kan, kita baca surah Yasin yang berkenaan tentang 3 orang rasul yang diutus ke satu perkampungan. Wadrib lahum ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. Kan, ceritakan kepada mereka berkenaan tentang satu perkampungan yang diutuskan kepada mereka 3 orang rasul. Kan, iz arsalna ilaihim wasnaini fakadzabuhuma. Diutuskan 2 orang, kan? Diutuskan 2 orang, dia orang dustakan 2 orang itu. Fa'azzazna bisalis. Lalu kami utuskan, kami kuatkan kedua orang rasul itu dengan yang ketiga. Kan, dengan yang ketiga. Di mana perkampungan tu?
Allah tak sebut nama dia. Berlaku pada tahun bila pun Allah tak sebut tahun bila. 3 orang Rasul tu nama apa? Juga Allah SWT tak detailkan nama-nama Rasul tersebut. Kemudian ketika mana Rasul ni nak dibunuh, kan, datang seorang pemuda, kan, wajah min aqsal madinati rajulun, datang daripada ceruk, kan, ceruk negeri, seorang pemuda. Negeri mana tak disebut, pemuda, nama dia pun tidak diketahui dalam sejarah. Dan jadi begitulah cara kita mengkaji sejarah. Sebab itu perbalahan tentang isu bilakah berlaku Isra dan Mi'raj ni sebenarnya perbalahan yang membuang masa. Cukup kalau sekiranya kita mengetahui beberapa petunjuk. Contohnya, mengetahui bahawa ianya berlaku selepas daripada kematian Khadijah. Dan itulah memadai. Tetapi tarikh secara spesifik tidak perlu untuk kita, kan, untuk kita perbalahkan. Kecuali kalau ada benda yang memang confirm, itu tak apa. Kan dalam sejarah Nabi ni sebenarnya ada setengah benda memang confirm, ada setengah benda tak confirm. Kan, contohnya tahun, kan, Nabi melakukan hijrah, confirm. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tapi tahun kelahiran Nabi tak confirm. Tahun kelahiran Nabi yang disebut oleh ulama itu sebagai tahun gajah. Tahun gajah tu merujuk kepada tahun berapa? Dan ada yang merujuk kata tahun 570 Masihi, ada yang kata 571 Masihi, ada yang kata 572 Masihi. Kan? Jadi biarkan saja khilaf tu. Yang penting tahun gajah cukup. Tahun di mana berlaku peristiwa, kan, datangnya Abrahah daripada Yaman untuk menyerang Kaabah. Kan, bahkan lebih daripada itu, kan, lebih daripada itu banyak lagi peristiwa-peristiwa lain pun macam tu juga. Tapi ada setengah yang confirm. Contohnya macam perang Badar, itu confirm. Perang Uhud itu confirm. Perang Khandaq itu confirm. Jadi begitulah, kan, kita melihat sejarah. Jadi perbalahan tentang tarikh tu jangan nak dipanjang-panjangkan. Sebab nanti biasa je, kadang-kadang bila sampai saja satu peringkat, nanti bila masuk 27 Rejab kita sambut Isra dan Mi'raj, akan ada orang mengatakan bahawa ini bukan tarikh sebenar Isra dan Mi'raj. Kan, sebenarnya tak pun, kan, tidak menjadi masalah. Kan? Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj tu, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku selepas daripada kewafatan Khadijah dan juga kematian, kan, Abu Talib. Jadi cerita berkenaan tentang Isra dan Mi'raj dari segi kronologinya bercampur baur di antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Bercampur baur di antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Kalau sekiranya kita nak tengok yang sahih, ambil saja yang ada dalam buku ni. Jadi dalam buku ni dia menceritakan sekadarnya. Maknanya berdasarkan kepada beberapa petunjuk hadis, sama ada hadis sahih atau hadis hasan, kan, dan dia tidak lebih daripada itu. Kadang-kadang ada setengah buku ni dia cerita lebih-lebih, kan. Contoh Buraq diceritakan ada kepak lah, ada apa semua sampai. Saya ingat kalau sekiranya zaman 70-an, masa saya kecil-kecil dulu, Isra dan Mi'raj ni dilukis dalam bentuk lukisan komik. Jadi kita boleh tengok di situ, walaupun Nabi itu tak ada lukis, dia letak gambar macam cahaya saja. Tapi Buraq tu kita boleh tengok, kan, kakinya depan panjang, kaki belakang dia pendek. Memang dia sebut dalam hadis itu, tapi bentuk dia macam mana wallahu alam. Jadi jangan bayangkan. Sebab kalau kita bayangkan saja, kan, bayangkan saja dan kita lukis, kan, kita akan timbul persoalan-persoalan yang tak mampu untuk jawab. Macam mana binatang, kan, sekecil itu boleh laju? Kemudian macam mana Nabi SAW duduk atas tu, macam duduk di atas seekor kuda, kan, boleh tak pecah badan dia, kan, dan juga tidak hancur, kan, dengan kelajuan ni. Dengan kelajuan ni, mana daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis tu, kan, dalam masa sekian-sekian, kan, lepas tu naik sampai ke Sidratul Muntaha, kan, macam mana boleh hidup, kan? Kalau kita bayang dia duduk atas binatang kuda yang berkepak, kan, memang kita tak boleh faham. Sebab itu jangan bayangkan, kan, jangan dibayangkan. Kalau saya ingat lagi komik yang kecil tu, kan, jin ifrit pun ada benda, ada badan dia, kan, jadi dalam neraka pun digambarkan sekian-sekian. Yang itu tidak perlu sebenarnya. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj diceritakan dalam hadis cukup setakat itu. Jangan lebih daripada itu. Kemudian apa juga yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis berkenaan tentang Isra dan Mi'raj, walaupun ganjil, dia kena diterima, kan. Dan salah satu, kan, daripada kenapa Allah SWT bagi peristiwa Isra dan Mi'raj ini kepada Rasulullah adalah untuk menguji, kan, orang-orang yang beriman, dan juga menguji manusia sampai ke zaman kita ni. Sebab peristiwa yang berlaku dalam Isra dan Mi'raj itu sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang kita sebut sebagai intipati Islam itu sendiri. Apa intipati Islam? Ataupun apa intipati keimanan kepada Allah SWT? Ia adalah merupakan sesuatu yang tersimpul di atas beberapa kepercayaan terhadap perkara-perkara gaib.
Kepercayaan kepada Allah SWT itu gaib. Kepercayaan terhadap kitab-kitab sebelumnya, gaib. Kepercayaan terhadap datangnya Rasul-Rasul sebelumnya, gaib. Kepercayaan terhadap hari akhirat, gaib. Kepercayaan terhadap malaikat juga adalah merupakan perkara-perkara yang gaib. Kepercayaan terhadap syurga dan neraka, gaib. Kepercayaan terhadap hidup selepas daripada kematian adalah juga perkara yang gaib. Siksaan kubur juga perkara gaib. Siksaan dalam neraka dan nikmat dalam syurga, itu semua perkara gaib. Jadi asas kepada Islam sebenarnya adalah kepercayaan kepada perkara-perkara yang gaib. Sebab itu Isra dan Mi'raj, kalau sekiranya asas iman kita kuat, kan, maknanya asas keimanan kita terhadap perkara gaib ini kuat, kan, maka pada masa itu tak ada isu Isra dan Mi'raj. Kan, orang persoalkan contohnya macam dalam hadis. Hadis ni hadis sahih menceritakan bagaimana Rasulullah dicuci, kan, hati ataupun jantungnya. Macam mana kita boleh bayangkan seorang manusia dibelah dadanya, kan? Macam mana cara Allah Alam, tanpa dibius, tanpa apa, dibuka, dikeluarkan, kan, organ dalam ni dibasuh, kan, kemudian dimasukkan kembali. Berlaku kepada Nabi 2 kali, kan? Kan, sekali masa dia kecil dan sekali lagi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kan, jadi kita nak percaya tak percaya? Percaya je. Ya, jangan tak percaya. Kita kena percaya, kan, kena percaya. Sebab apa? Sebab perkara yang gaib adalah merupakan suatu simpulan kepada keimanan, kan. Sebab tu kadang orang tanya, kan, apa tu macam mana kita, logik ke manusia boleh buat macam tu? Apa logik ke manusia boleh hidup selepas daripada itu? Sebenarnya apa yang berlaku dekat keliling kita ni semua benda yang ajaib. Tapi kita tak pernah persoalkan sebab kita tengok tiap-tiap hari. Kalau sekiranya kita tiba-tiba pada hari ini meja dekat depan ni tiba-tiba terbang, kan, tergantung, kan, dekat atas ni, kan, kita akan rasa pelik tak? Kita rasa pelik. Sebab apa? Sebab itu kali pertama berlaku dalam seumur hidup kita. Tetapi kalau sekiranya kita melihat bulan dan bintang yang tergantung tanpa tali, kita pelik tak? Tak pelik. Kan, sebab apa? Sebab benda tu berlaku tiap-tiap hari dan kita lihat tiap-tiap hari. Jadi sebenarnya kalau sekiranya kita melihat diri kita sendiri pun sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang pelik, kan, sesuatu yang pelik. Contoh macam cap jari manusia. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu untuk menyamakan di antara jari-jari mereka. Tapi Allah tak samakan di antara jari-jari manusia ni. Jadi sebab tu ID manusia ni ataupun unik, kan, keunikan seorang dengan seorang antara lain diperhatikan dan juga dibezakan dengan cap jari. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu kalau sekiranya kami nak samakan di antara jari-jari mereka. Tapi Allah tak samakan. Macam mana manusia, berbilion manusia daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, boleh tidak ada seorang pun yang sama dengan seorang yang lain, kan, secara kebetulan, kan, secara kebetulan tidak ada seorang pun yang sama. Dan kita yakin tak? Kita yakin, kan, sebab tu biometrik apa semua ni satu benda yang memang boleh digunakan sebagai bukti di mahkamah dan semua. Sebab keyakinan kita, kan, bahawa cop jari ini adalah milik sebulan-sebulan terlalu tinggi, kan, melepasi, kan, segala keraguan, kan. Dan kita pelik tak? Kita tak pelik sebab benda tu berlaku tiap-tiap hari, kan, berlaku tiap-tiap hari, kan. Sedangkan sebenarnya banyak lagi benda yang ajaib. Binatang-binatang yang kalau sekiranya kita tengok, kan, penyu, cuba tengok penyu macam mana dia boleh bertelur, anak dia disimpan dalam pasir, kan, keluar meretas, boleh keluar daripada pasir, pandai pula dia keluar daripada pasir, pandai pula dia cari ibu dia, kan. Kemudian dia belayar sampai satu peringkat, satu masa tertentu balik semula dekat tempat tu, kan. Apa yang ajar, kan, bukankah itu satu keajaiban, kan. Kalau kita tengok penguin ni seramai-ramai, sebanyak-banyak penguin tu, bila satu ibu penguin melahirkan anak, kan, dia akan berbicara dengan anak dia sampai mengenal di antara satu dengan lain. Lepas tu dia berpisah. Bila berpisah, kan, bila dia berbunyi, anak dia tahu itu suara ibu dia, kan. Cuba bayangkan tak beratus atau beribu penguin duduk dekat satu kawasan salji yang besar, kan. Setiap ibu boleh panggil anak dia dan setiap anak boleh pergi kepada ibunya yang melahirkan dia, kan, tanpa silap, kan, tanpa silap. Lebih cerdik daripada manusia. Sedangkan penguin semua serupa, ya, sedangkan penguin semua serupa, kan, lebih cerdik daripada manusia. Tidakkah itu satu keajaiban? Satu keajaiban juga. Tapi kita tak rasa pelik sebab kita tengok tiap-tiap hari. Dan sekarang ni yang cerita apa tu, panda,
dapat anak ni kan. Panda ni satu binatang rabun kan, binatang yang hampir pupus tapi dia rabun kan, nampak macam lemah kan. Sebab tu dalam kungfu panda tu digambarkan panda sebagai seorang yang pandai berkungfu tu pelik kan. Sebab apa? Sebab panda ni dari segi tabiat dia lemah kan, dia lembut, nampak lembut, betul rabun kan, berjalan perlahan. Tetapi ada satu benda dia boleh buat yang manusia tak boleh buat. Dia boleh makan buluh. Manusia boleh makan buluh. Tahu ni makan buluh kan? Kita boleh bayangkan tak ada binatang boleh telan buluh, dan buluh tu boleh hancur dalam perut dia dan dia hidup. Dan dia hidup, dan itulah makan dia. Tidakkah itu satu keajaiban? Satu keajaiban juga kan. Kemudian kalau kita tengok ular sawa ni, ular sawa Malaysia tak apa, yang anaconda tu kan, anaconda dekat Amazon apa semua tu, bila sampai musim kemarau dia boleh hibernate dekat tanah ni kan, kering semua sungai, dia boleh duduk kat situ berbulan-bulan, tidak bergerak, tidak makan, tidak minum kan. Air turun sikit demi sikit demi sikit, dia bergerak balik dan aktif. Takkan pelik kan gitu kan? Pelik kan. Kita selalu sebut dog kan, dog kan, letak dalam kotak, kurung dia berbulan-bulan, bagi dia daun, dalam beberapa helai dia boleh hidup. Dia boleh hidup. Ada tak binatang lain boleh hidup macam dog dengan memakan hanya beberapa helai daun? Jadi semua itu adalah keajaiban kan, yang menunjukkan bahawa ada di sana satu kuasa kan, yang mencipta segala itu, dan itu adalah merupakan perkara gaib. Tapi kita percaya dan kita meyakini kan, kita percaya dan meyakini sebab kita tengok tiap-tiap hari. Jadi sebab tu Rasulullah dibelah dada, kemudian dinaikkan ke buruk dan pergi jauh. Itu semua sebenarnya tidak ada pelik langsung kan. Sebab tu kadang-kadang kalau sekiranya kita tengok, saya ingat masa kecil kita tengok cerita space kan, angkasa apa semua ni kan. Masa tu ada satu cerita kan, angkasa tahun 1999. Dia rasa 1999 tu jauh sangat, tahun 70-an dulu kan, space 1999 tu kan. Jadi dia rasa 1999 tu jauh sangat kan, tapi tak sampai berapa tahun sampai, dan akhirnya apa yang diimpikan tu berlaku lebih awal daripada itu kan. Maknanya manusia boleh cipta roket pergi ke angkasa semua berlaku lebih awal. Pada masa itu dianggap khayal kan, pada masa itu dianggap dia khayal kan, tapi akhirnya tercipta kan. Manusia boleh bercakap kan dengan menggunakan telefon beribu-ribu kilometer jauh kan, dan boleh melihat muka kan. Semua itu adalah khayalan beberapa puluh tahun yang lepas, tapi akhirnya menjadi satu benda yang realiti kan. Jadi begitulah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj memang benar-benar menguji keimanan. Sebab itu apabila berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj kan, kenapa diangkat Sayyidina Abu Bakar sebagai manusia paling mulia kan. Ibn Qayyim Taimiyah dia mengatakan bahawa manusia paling mulia selepas para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah kerana pengorbanan yang tinggi. Di antara lain adalah kerana dia antara orang yang awal memeluk Islam. Di antaranya adalah kerana dia bersahabat dengan Nabi dan menembankan Nabi dalam peristiwa hijrah. Dan di antara lagi adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antara kelebihan Sayyidina Abu Bakar yang menonjol adalah berpunca daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika mana berlaku saja kan peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah balik ke Mekah, Rasulullah cerita kepada orang-orang di Mekah. Orang kafir pada masa itu dia kata apa? Dia kata peluang. Kita akan ragu-ragukan orang-orang Islam. Dia orang jumpa orang Islam, dia cerita. Dia cerita, jumpa lagi dia cerita. Sampai bila dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, kan. Dia cerita kepada Sayyidina Abu Bakar, dia tanya Sayyidina Abu Bakar percaya atau tidak. Ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Itu yang digelar sebagai as-siddiq, iaitu orang yang membenarkan. Sayyidina Abu Bakar kata, "In kana qalaha faqad sadaq." Kalau sekiranya ia dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, maka dia telah bercakap benar. Faqad amantu bihi ab'ada min zalik, aku telah beriman dengannya benda yang lebih jauh daripada itu. Kan, benda yang lebih jauh daripada itu. Kalau setakat cerita Nabi pergi ke Masjidil Aqsa, pergi ke Sidratul Muntaha, Sayyidina Abu Bakar kata aku beriman dengannya lebih daripada itu. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan pembalasan, beriman dengan kewujudan Rasul-Rasul sebelumnya, itu sebenarnya lebih daripada setakat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian satu lagi benda yang menarik tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ni adalah kenapa Allah SWT memilih Baitul Maqdis dan bila disebut Baitul Maqdis pula, ayat yang diturunkan tentang peristiwa Isra ni dalam surah Isra, dipanggil surah itu surah Isra,
Tetapi ayat itu kalau sekiranya kita tengok muka surat pertama dan sedikit muka surat yang kedua, ayat pertama menceritakan tentang peristiwa Isra. Ayat yang lain semua cerita tentang Bani Israel. Semua cerita tentang Bani Israel. Dan setengah ulama menamakan surah Isra itu dengan surah Bani Israel. Kan? Jadi ada rahsia tertentu yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. Pemilihan Baitul Maqdis sebenarnya adalah merupakan salah satu daripada petunjuk, kan, yang jelas menunjukkan tentang kepentingan Baitul Maqdis itu sendiri. Dan sebab itu disebut dalam hadis, la tasyaddur rihal illa ila salasil masajid, kan, tidak perlu ataupun tidak boleh kamu tasyaddur rihal, maksudnya kamu mempersiap-siapkan, kan, diri dan juga bekalan untuk menziarahi masjid. Kan, maknanya kalau katakanlah kita daripada Perak, kumpul orang kampung, kumpul duit apa semua, kan, kemudian berbekal, kan, kutip yuran, kutip itu, kutip ini, sewa bas, semata-mata untuk menziarahi Masjid Putrajaya. Ada pahala tak? Tak ada sebenarnya. Kan? Dia pergi Masjid Putrajaya, dia pergi masjid ni, dia pergi surau kampung dia, pahala dia serupa saja di sisi Allah SWT. Sebab itu disebut dalam hadis, la tasyuddur rihal illa ila salasi masajid. Tidak perlu kamu tasyuddur rihal. Tasyuddur rihal ni maksud dia mempersiapkan diri, mencari bekalan, mengumpul duit, kan, jaga kesihatan, mencari kenderaan, semata-mata untuk menziarahi masjid. Dia tak perlu, kecuali kepada 3 masjid saja. 3 masjid ni saja yang disunatkan kepada kita untuk kumpul duit, kan, ambil cuti, ambil bekalan, cari kenderaan, cari teman, kan, rancang perjalanan dan seumpamanya. Apa dia? Iaitu Al-Masjidil Haram, kan, iaitu Masjid Haram, iaitu Kaabah, wa Masjidi Haza, dan juga masjidku ini iaitu Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan yang ketiga iaitu Masjid Al-Aqsa. Kan, yang ini 3 ni disunatkan untuk kita pergi. Jadi orang yang menguruskan travel, kan, untuk pergi ke 3 masjid ni pun dapat pahala. Orang yang mengumpulkan duit untuk pergi ke 3 masjid ni pun dapat pahala. Orang yang mengambil cuti untuk pergi ke 3 masjid ni pun dapat pahala. Orang yang mencari teman untuk berjalan bersama ke masjid tu pun dapat pahala. Orang yang sponsor, orang yang pergi ke masjid tu pun dapat pahala. Kan, dan segala pula lelah, kan, untuk pergi ke masjid itu diberi ganjaran oleh Allah SWT. Tapi pergi masjid lain tak ada. Jadi salah satu yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu adalah Masjid Al-Aqsa, kan, menunjukkan kepentingan Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa dijadikan sebagai tempat untuk Rasulullah SAW transit sebelum daripada dia naik ke Sidratul Muntaha. Dan salah satu peristiwa penting yang berlaku di Masjid Al-Aqsa adalah, kan, Rasulullah SAW mengimamkan solat bersama dengan para Nabi, yang sebagaimana disebut dalam sebahagian riwayat. Nah, jadi dipilih di mana? Bukan di Kaabah, kan, bukan di Madinah juga, tetapi sebaliknya di Masjid Al-Aqsa, yang dalam Baitul Maqdis, iaitu Masjid Al-Aqsa. Jadi sebab itu bila kita tengok dalam sejarah, kan, pertarungan manusia ni sentiasa berliga di sekitar untuk menguasai Masjid Al-Aqsa. Kalau kita melihat tamadun-tamadun dunia dan juga kuasa-kuasa dunia, siapa yang menguasai dunia, kan, dari dulu sampai sekarang, dialah yang sebenarnya menguasai Masjid Al-Aqsa. Kan, selalu begitu. Kan, contohnya macam dulu, kan, dulu siapa yang menguasai dunia? Kan, ketika mana manusia dah ramai, manusia sikit. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim itu manusia tak ramai. Tapi bila masuk zaman Nabi Sulaiman, manusia dah ramai. Bila lepas saja zaman Nabi Nuh, kan, manusia berkembang. Bila masuk zaman Nabi Zakaria, Bani Israel dah berkembang. Masa itu manusia dah ramai. Dan manusia dah ramai. Dan siapa yang menguasai Baitul Maqdis? Kan, yang menguasai Baitul Maqdis di zaman dulu adalah Bani Israel. Dan mereka yang menjadi penguasa dunia. Kan, dalam surah Isra disebut begitu. Kan, dalam surah Isra disebut begitu. Kan, iaitu menjadi penguasa dunia adalah Bani Israel. Dan mereka yang menguasai Baitul Maqdis. Kan, bermula daripada zaman Yusha bin Nun. Kan, selepas daripada zaman Nabi Musa, dia orang tak berjaya masuk Baitul Maqdis. Tapi masuk zaman Yusha bin Nun, dia orang berjaya masuk Baitul Maqdis. Kan, lepas tu masuk pula zaman Talut. Kan, dia orang berjaya pula bina satu kerajaan di Baitul Maqdis. Terus zaman Nabi Daud, terus zaman Nabi Sulaiman. Itu semua sebenarnya adalah kerajaan Bani Israel. Kan, bila kita sebut kerajaan Bani Israel, kan, jangan bayang semua Bani Israel itu macam Yahudi sekarang ni. Kan, Bani Israel pada masa dulu adalah merupakan satu kaum yang Allah bagi peluang, kan, untuk dia memimpin manusia. Tapi mereka khianati.
Jadi Nabi Sulaiman kan adalah merupakan salah seorang daripada penguasa dunia. Dan sebab itu kalau sekiranya kita baca manuskrip Melayu, nama Nabi Sulaiman ni muncul dalam Hikayat Amirul Mahawangsa, ada Nabi Sulaiman. Kan dalam Sulalatul Salatin ada Nabi Sulaiman. Jadi maknanya Nabi Sulaiman ni wujud kan disebut bukan saja dalam perbendaharaan sejarah Arab, tetapi juga dalam sejarah Melayu. Sebab apa? Sebab kekuasaan itu terlalu luas. Terlalu luas. Jadi dia menguasai Baitul Maqdis dan dia menguasai dunia. Pada masa itu. Dan raja paling agung, raja paling kuat adalah Nabi Sulaiman. Kan sebab itu disebut dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman menyifatkan mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, berikan kepada aku satu kerajaan yang tidak layak untuk diberikan ataupun dimiliki oleh orang selepasku. Selepas Nabi Sulaiman tak ada orang berkuasa lebih daripada Nabi Sulaiman. Walaupun kita tengok Amerika sekarang ke Yahudi berkuasa hebat, tapi sebenarnya kekuasaan mereka tidak melebihi kuasa Nabi Sulaiman. Kuasa Nabi Sulaiman terlalu dahsyat. Dia menguasai manusia, dia menguasai segala binatang, burung, contoh macam cerita apa tu, bila dia buat perhimpunan, dia cari mana burung hudhud. Burung hudhud ni orang kata burung belatuk ataupun jenis-jenis burung kecil. Mali ala arul hudhud amkana minal ghaibin, di mana burung hudhud aku tak nampak. Adakah dia termasuk daripada kalangan binatang yang tidak hadir dalam majlis ni. Jadi maknanya dalam majlis dia, burung pun tunduk di bawah dia. Bukan setakat burung, semut yang kecil-kecil itu pun tunduk di bawah Nabi Sulaiman. Wa qalat namlatu ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Berkatalah ratu semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu, supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan juga tenteranya dalam keadaan mereka tidak rasa. Jadi semut bila dia cakap, Nabi Sulaiman faham dan Nabi Sulaiman dengar. Dan bukan setakat binatang, bahkan jin yang paling ditakuti oleh orang Melayu, iaitu jin Ifrit, juga tunduk di bawah Nabi Sulaiman. Wa qala ifritu minal jin, berkatalah Ifrit daripada kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan bawa istana putri Balqis ni, putri Raja Sabah, sebelum daripada kamu bangun daripada tempat kamu. Nabi Sulaiman suruh sesiapa yang boleh bawa ke istana tu, Ifrit dia menyahut. Ifrit pun tunduk di bawah Nabi Sulaiman. Dan itu semua adalah kerajaan Bani Israel. Tetapi bila masuk di hujung, bila masuk dekat-dekat kelahiran Nabi Isa, dekat-dekat kelahiran Nabi Isa, muncul pula orang Eropah. Muncul orang Eropah, muncul orang Rom. Muncul kuasa Rom. Kuasa Rom dia pergi ke sebelah timur. Kalau kita baca sejarah Eropah, Rom pecah dua, barat dan juga timur. Jadi Rom barat akhirnya jatuh, Rom timur naik. Rom timur ni dia pergi lagi ke sebelah timur sampai ke Baitul Maqdis. Bila masuk zaman Nabi Isa, sebenarnya Baitul Maqdis itu dah bercampur di antara Yahudi dan juga orang Rom. Kemudian selepas tu orang Yahudi dihalau. Dan siapa menguasai Baitul Maqdis? Yang menguasai Baitul Maqdis adalah orang Rom. Dan dunia siapa kuasai? Yang kuasai dunia adalah Rom dan Parsi. Salah satunya adalah yang pegang Baitul Maqdis. Kemudian bila kita tengok Islam naik, masa bila Islam naik? Secara umum Islam ni dikira sebagai terlalu kuat, mula menunjukkan kekuatan sungguh-sungguh zaman Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar satu, dia berjaya jatuhkan kerajaan Parsi. Parsi ni empire. Empire dekat dunia pada masa itu, masa Islam naik ada dua, Empire Rom dan juga Empire Parsi. Dia jatuhkan Empire Parsi sampai lingkup habis Empire Parsi. Dalam siri-siri perang di Iraq, di Parsi, di Iran dan seumpamanya, dan yang besarnya dalam perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan seumpamanya perang, dan menang, jatuh kerajaan Parsi. Kemudian jatuh kerajaan Rom sebahagiannya, sebahagian daripada kerajaan Rom jatuh apabila Sayyidina Umar berjaya membuka Baitul Maqdis. Apabila dia berjaya membuka Baitul Maqdis, maka sebahagian kerajaan Rom jatuh. Walaupun tak jatuh sepenuhnya, tapi dia jatuh. Dan pada masa itu siapa menguasai dunia? Yang menguasai dunia pada masa itu adalah orang Islam. Azan. InsyaAllah kita sambung. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadi Al-Quds dan kepentingannya begitu. Jadi kita melihat bila Sayyidina Umar berjaya membuka Baitul Maqdis, maka pada masa itu kuasa dunia juga akhirnya berubah. Kuasa dunia juga berubah, daripada Rom dia berpindah kepada orang Islam. Sampailah dia makin naik, sampai akhirnya Islam berjaya menguasai dunia, sebanyak 2/3.
Kan 2/3 dunia ini dikuasai oleh orang Islam, tapi dia mula jatuh balik pada kurun ke-16. Bila masuk kurun ke-16, Barat mula naik, dan kemuncak kebangkitan Barat, kemuncak kebangkitan Barat adalah apabila mereka berjaya kan menyerahkan Baitul Maqdis ataupun Palestin kepada orang-orang Yahudi dan membentuk negara haram Israel. Dan bila kita tengok sekarang, siapa yang menguasai dunia? Yahudi pula. Dan dia menguasai Baitul Maqdis. Sebab tu kalau sekiranya kita melihat percaturan dunia, kan kita tengoklah polisi apa pun, kan akhirnya dia akan pergi kepada keselamatan Israel ataupun keselamatan orang-orang Yahudi di Baitul Maqdis. Polisi apa pun, kan kalau sekiranya kita baca tentang analisa pengkaji-pengkaji berkenaan tentang Arab Spring, kan campur tangan Barat yang begitu dahsyat adalah Arab Spring, kan adalah semata-mata untuk menjaga kepentingan Yahudi di Baitul Maqdis. Sebab kalau jatuh saja Baitul Maqdis, kalau Arab naik dan jatuh Baitul Maqdis, kan jatuh Baitul Maqdis, kan maka pada masa itu kuasa dunia pun akan bertukar. Kuasa dunia juga akan bertukar. Seolah-olah Allah SWT menjadikan itu sebagai petunjuk, kan kepada kita. Dan Rasulullah sebut dalam hadis, kan berkenaan tentang la tasuddur rihal, kan tidak perlu untuk kamu mempersiapkan diri kan untuk pergi ke masjid kecuali 3 masjid, dan salah satunya Baitul Maqdis adalah satu isyarat supaya manusia, orang-orang Islam ni, kan dia mempersiapkan diri untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kan? Masjid Nabawi tak ada masalah, memang kita pergi. Kan? Kaabah memang tak ada masalah, memang kita pergi. Tetapi satu yang kita tak mampu lagi sampai sekarang adalah Baitul Maqdis. Nak masuk pun susah, kumpul duit banyak mana pun belum tentu. Dan disebut dalam hadis itu tasuddur rihal. Tasuddur rihal ni adalah merupakan satu ibarat orang Arab, kan, ataupun satu permisalan menunjukkan kepada bersungguh-sungguh membuat persiapan, kan, baru dipanggil tasuddur rihal. Jadi maknanya nak bebaskan Baitul Maqdis itu bukan satu benda yang mudah. Dan Rasulullah sebut dalam hadis itu sebagai tasuddur rihal, kan maknanya mempersiapkan diri untuk bergerak, kan, pergi ke tiga masjid. Kemudian yang terakhir sekali, yang satu benda yang saya nak sebut tentang Isra dan Mi'raj ini, iaitulah satu-satunya ibadat yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah di atas adalah solat. Kan? Semua ibadat ni Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada dekat bumi. Yang satu saja yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah yang di langit itu adalah solat. Kan, sebab itu bila kita melihat peristiwa Isra dan Mi'raj, ia adalah merupakan satu peristiwa memperingatkan kita tentang kepentingan solat. Dan solat ni adalah merupakan sesuatu yang cukup penting bagi seorang Muslim. Kan dalam hadis kita baca banyak, kan, as-salatu imaduddin, kan solat itu adalah merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, sesiapa yang mendirikan solat maka dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, sesiapa yang meninggalkan solat maka dia telah meruntuhkan agama. Kan, kemudian dalam hadis juga disebut awwalu ma yuhasabu bihil mar'u, kan, perkara pertama yang akan dihisap seorang manusia di akhirat nanti adalah solat. Kan, adalah solat. Kan, jadi sebab itu, kan, manusia Muslim ni dia menjaga solat, kan, dengan penjagaan yang sungguh. Kan, dan solat juga yang akan menentukan dia jadi baik ke, dia jadi jahat ke, semua itu solat. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan, sesungguhnya solat itu akan mencegah dia daripada segala perkara keji dan juga segala perkara mungkar. Kan, kalau sekiranya kita melihat petunjuk daripada sirah, kan, tidak ada arahan untuk, kan, memukul budak yang tidak melakukan ibadat ni sebelum dia balik kecuali ibadat solat. Kan? Nabi suruh manusia ajar anak supaya berpuasa dan sebagainya, tapi tentang solat ada satu arahan tambahan, iaitu pukul. Iaitu pukul. Murru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Kan, suruh anak kamu solat ketika mana dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul ketika mana dia meninggalkan solat, wa hum abna'u ashrin, ketika mana dia berusia 10 tahun. Puasa tak apa, kan, kita diminta untuk mendidik anak supaya berpuasa, kan, tapi kalau dia tak puasa tak ada arahan untuk pukul. Sama juga macam zakat, kita minta didik anak untuk bersedekah, kan, tapi kalau sekiranya tidak bersedekah, tidak mengeluarkan zakat, tak ada arahan untuk pukul, tak ada. Tetapi tentang solat, ibadat solat ni, kan, Rasulullah SAW sebut kalau sekiranya dia tidak solat ketika mana dia berusia 10 tahun, pukul dengan arti kata pukul mendidik,
kan, bukan belasar, pukul mendidik, bukan hukum takzir, bukan hukum hudud, tapi pukul mendidik. Dan itu satu keunikan yang ada pada solat. Kan, satu keunikan yang ada pada solat, iaitu kan manusia-manusia ini diminta untuk menjaga, kan, sampai ke peringkat yang paling kecil pun begitu. Sebab tu kalau sekiranya kita percaya didik anak-anak kita solat, kan, insya-Allah dia membesar tu besar risaulah. Kan, dia nakal tak apa. Budak-budak dia sampai tu peringkat dia memang nakal. Kan, masuk umur 12 tahun, 13 tahun dia nakal. Sampailah umur 16, 17 dia nakal. Masuk 18, 19, 20 dia akan matang. Tapi akan menjaga dia balik kepada Islam ni adalah solat tu sendiri. Orang kalau buat solat dia tak akan pergi jauh. Kan, dia nakal sekejap dia akan balik semula. Kan, dia nakal sekejap dia akan balik semula. Tapi kalau solat pun tak jaga, kan, solat pun tak jaga, habis. Kan, kalau solat tak jaga memang habis. Jadi sebab itu ulama-ulama dulu dia memerhatikan satu benda yang perlu dijaga pada anak-anak ni, solat. Sebab tu kalau sekiranya kita melihat contoh macam sistem surau kita, sistem masjid kita, paling baik sebenarnya ambil pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i juga sebenarnya, bukan dalam mazhab lain pun. Contohnya pandangan yang membenarkan anak-anak yang belum balik dan juga anak-anak yang belum mayis untuk masuk ke dalam masjid dan surau. Dulu surau kita tak bagi sangat kan, sekarang dah okey kan. Sebenarnya itu lebih mendidik. Kemudian kalau sekiranya kita ambil pandangan sebahagian daripada pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, di manakah soft budak-budak? Yang di mana soft budak-budak? Kan? Khilaf sebenarnya. Kan? Yang mengatakan soft budak-budak lelaki di belakang orang dewasa lelaki sebenarnya bukan muktamad. Dan ada pandangan lain dalam mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan afdal untuk diletakkan solat, budak-budak ni solat di celah-celah orang dewasa. Supaya apa? Supaya mendidik. Kan, supaya mendidik. Jadi sampai ke peringkat itu, kan. Kalau sekiranya kita baca hadis pun, kita akan mendapati bahawa yang itu lebih tepat dengan petunjuk hadis. Kita tengok Hasan dan Husain, radhiyallahu anhuma, contohnya bermain-main dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah solat. Jadi maknanya dia duduk dalam masjid, dan dia sampai ke saf depan. Kan, Rasulullah kan jadi imam. Kan, jadi maknanya dia sampai dekat saf depan. Kan, jadi maknanya itu budaya kan dalam mendidik kan anak-anak kecil ni dengan solat. Sebab solat adalah merupakan nadi kan kepada orang Islam. Dia jaga solat kan, insya-Allah dia akan jadi baik. Sebab tu kalau sekiranya kita melihat wasiat seorang ulama di Mesir, Hasan Al-Banna, dia ada 10 wasiat. Ada banyak wasiat tapi yang terkenal ada 10 wasiat. Wasiat nombor 1 adalah dia kata apa? Qum ila solat, kan, bangunlah untuk mengerjakan solat, kan, mata sami'atun nida, apabila kamu mendengar saja azan, mamakan ati zuruh, walaupun apa juga keadaan kamu ketika azan. Dengar saja azan, terus bergegas untuk solat. Tinggalkan semua urusan, lepas tu baru sambung kembali. Dan kita biasakan diri kita begitu, insya-Allah kan, kita akan terhindar daripada segala keburukan, terhindar daripada segala kemungkaran, dan terhindar daripada segala benda-benda yang tak baik. Dan dihisab nanti pun dihisab solat. Ya. Jadi dan solat itu satu-satunya ibadat yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di atas. Ini yang disebut ulama, mulianya solat itu sebab apa? Sebab turunnya itu pun di atas, bukannya di atas muka bumi ini. Kan, bukan ketika mana Rasulullah turun kan di atas muka bumi disampaikan melalui Jibril, tak kan, tapi sebaliknya Allah SWT jemput Rasulullah SAW, menghadap dia dan diturunkan ke farduan solat. Ke farduan solat. Jadi begitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi selepas ni kan, kita akan pergi pula kepada persiapan-persiapan sebelum daripada berlakunya peristiwa hijrah. Jadi ada banyak peristiwa yang kemudiannya akan memungkinkan peristiwa hijrah kan, dan peristiwa hijrah itu sendiri pun insya-Allah kita akan bincangkan kemudian, tapi lambat lagi lah, mungkin lepas bulan Muharram, lepas bulan Safar apa semula. Jadi itu semua adalah merupakan sesuatu yang cukup menunjukkan betapa telitinya perancangan Rasulullah SAW. Sebab kadang-kadang orang menyebut Islam ni dia boleh bangun macam tu je, buatlah, dia boleh lebih kurang, lepas tu dia boleh bangun. Tak. Kalau sekiranya kita melihat peristiwa hijrah, kita akan melihat betapa telitinya Rasulullah SAW dalam membangunkan negara Islam Madinah. Perancangan tu dia ambil segala asbab-sebab kan, dan strategi itu cukup halus kan, pemilihan tarikh, pemilihan masa, pemilihan tempat persembunyian, pemilihan orang yang menghantar makanan, pemilihan orang yang menghantar susu kambing, pemilihan pengiring
pergi ke Madinah, kemudian route ataupun laluan untuk pergi ke Madinah itu sendiri, kan semua itu cukup, orang kata cukup teliti, kan dilakukan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahawa Islam ni dia memang satu agama asbab musabab, dan dengan asbab musabab itulah Allah SWT akan bagi kemenangan. Jadi insyaAllah itu nanti kita akan bincangkan kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang baik itu datang dari Allah SWT, yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.